Allah, tidak memahami agama, tidak ada masa dan waktu mengambil tahu tentang agama, tidak ada masa dan waktu untuk menuntut ilmu yang difardukan oleh Allah dan Rasul. Kerana apa? Kerana kita terlalu bersibuk berbimbang untuk mencari harta ataupun menguruskan harta atau menjaga harta tadi. Proses nak mencari itu pun dah, proses nak mencari harta itu pun habis masa kita dah. Itu tak kira nak jaga lagi. Waktu nak cari itu sibuk dah, habis masa nak cari je. Kadang-kadang tak dapat apa pun. Kadang-kadang manusia ni tak dapat apa pun, tapi cara dia mencari harta tu habis masa. Daripada muda sampai tua cari harta, tapi tak dapat-dapat, tak banyak-banyak. Makin dikejar makin jauh, makin dikejar makin jauh, sampai tidak merasakan cukup 24 jam yang Allah bagi. Ada yang mengatakan alangkah baik kalau Allah bagi satu hari 48 jam. Alangkah baik kalau Allah bagi satu hari 48 jam. Sebab apa? Mereka merasakan 24 jam yang Allah bagi ni tak cukup untuk nak cari harta. Na'udzubillah min zalik. Betapa dahsyatnya tipu daya dan permainan dunia ni. Oleh itu Allah memberi kita peringatan, hati-hati. Allah bukan melarang, mengharamkan kita memiliki harta, bukan. Yang Allah larang, dengan sebab harta tu kau melupakan Tuhan, padahal Tuhan tu juga yang memberi harta. Jangan dengan sebab berusaha mencari duit, mencari rezeki, bekerja tadi, kita melupakan Tuhan yang menolong kita bekerja. Pagi ni kita boleh datang ke tempat kita ni, tempat kerja kita pagi ni, siapa yang tolong? Allah yang tolong. Siapa yang menjagakan kita daripada tidur malam tadi? Allah yang menjagakan kita. Sehingga sampai kita ke tempat kerja. Siapa yang tolong tu kalau bukan Allah? Tidak ada lain. Allah lah yang menolongnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab itulah di antara perkara yang menghalang seseorang hamba itu daripada melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, dunia, keduniaan tu yang menghalang, yang mengganggu kita daripada nak menunaikan ibadat dengan sebenar-benarnya. Kita tak boleh nak beribadat dengan betul, maksudnya kerana diganggu oleh dunia, harta tadi tu. Kerja daripada pagi sampai petang tak cukup lagi, overtime tak cukup lagi, part time sampai no time dah. Tak ada masa dah untuk Allah, tak ada masa nak fikirkan ibadat, tak ada masa nak fikirkan tentang bekalan mati, tak ada masa nak memikirkan tentang hati kita ni bila nak jadi baik, bila nak bersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang Allah benci. Tak ada masa nak mengenal Tuhan. Ini peringkat ni yang Allah benci ni. Cari rezeki sampai dalam keadaan begini yang menjadikan Allah benci dengan kita. Allah benci dengan kita. Allah boleh memberi kekayaan, tetapi Allah memberi dalam keadaan Allah tidak redha. Tengok seperti orang kafir, mereka lebih kaya daripada kita lagi. Adakah Allah memberi kesenangan, kemewahan kepada mereka itu tanda Allah redha? Dah. Itu namanya istidraj. Allah biarkan mereka terus leka, lupa, lalai, lena, seronok dengan harta benda mereka, sampai satu ketika Allah sentap nyawanya. Allah sentap nyawanya dalam keadaan dia sesat, dalam keadaan dia menyengutukan Allah. Begitulah yang berlaku di sisi orang mukmin.
Istidraj itu berlaku juga di kalangan orang mukmin, orang beriman. Dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, tetapi dia tak mempedulikan apa yang Allah suruh. Dia tak peduli apa yang Allah suruh. Allah suruh solat, dia tak nak solat. Allah suruh menuntut ilmu, dia tak nak menuntut ilmu. Jadi menjadi asbab mereka tu tak kenal Tuhan, tak ada masa dah nak kenal Tuhan, tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak mengambil ilmu, nak mempelajari selok belok untuk melakukan amal yang betul. Lalu kita pun beribadatlah mengikut suka hati, kita pun beribadatlah mengikut rasa hati, kita pun beribadatlah mengikut hawa nafsu. Kita beribadatlah mengikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengikut kepala kita, bukan mengikut ilmu. Nampak tak? Padahal beramal ni mesti berpandukan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, yang memandu amalan kita itu adalah nafsu dan syaitan. Bila dah dipandu oleh nafsu dan syaitan, sudah tentulah bukan kepada benda yang Allah redha, tetapi kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, jangan kamu dilekakan, dilalaikan oleh harta. Cari padan-padan patut sudahlah. Janganlah sampai habis masa digunakan untuk kumpul. Memang harta ni takkan pernah puas, takkan pernah puas. Dapat 1,000 nak 2,000, dah 2,000 nak 5,000, dah 5,000 nak 10,000, dah 10,000 nak 20,000, 20,000 nak seterusnya begitulah. Takkan pernah puas. Nafsu ni dia takkan pernah puas. Maknanya kalau kita tak kawal nafsu kita tentang harta ni, habislah masa kita tu semata-mata menjadi hamba harta. Diri kita memperhambakan diri kita kepada harta. Nampak tak? Susah nak cari, habis masa. Kumpul, tengok kawan-kawan lain kaya, tengok kawan-kawan lain mewah, tengok kawan-kawan lain berjaya, kita pun tak puas hati, kita pun pulun. Kita pun bersaing sampai melupakan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah macam orang yang tidak beriman dengan Allah mencari harta. Tengok orang yang tak beriman kepada Allah mencari harta kekayaan. Orang kafir, orang bukan Islam, dia mencari harta macam mana? Dia tak peduli halal haram, dia tak kenal Tuhan, dia tak pedulikan kiamat. Jadi kita ni kalau beriman, betul-betul beriman, tak sepatutnya cara mencari rezeki sama seperti orang kafir. Orang kafir habis masanya digunakan untuk mencari harta. Kita orang beriman pun 2 kali 5 juga. Orang kafir dia cari harta, dia tak berhenti solat. Kita pun cari harta, tak berhenti solat. Orang kafir cari harta, dia tak peduli kuliah-kuliah ilmu agama. Kita pun sama juga. Cuma beza pada nama je tadi. Yang tu Muslim, yang tu non-Muslim, tapi gaya dan cara mencari harta sama macam orang bukan Islam. Tak kenal Tuhan, tak peduli halal haram. Di peringkat ni yang menjadi kebencian Allah. Biar ada perbezaan. Sebab tu Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah ingatkan orang beriman ni, jangan kau cari harta sama macam orang kafir cari. Orang kafir dia tahu nak kaya, dia tahu nak hebat, dia tahu nak mewah. Dia memikirkan atas dunia ni lah, nak memiliki segalanya, nak merasai segalanya. Kita orang beriman lain. Kita ni beriman adanya kesenangan selepas daripada mati yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia. Jadi janganlah dihabiskan masa kita berusaha mencari rezeki meskipun halal, sehingga tidak ada masa dah untuk Allah Ta'ala. Tak ada masa dah untuk bekalan kita nak turun ke liang lahat, tak ada dah. Tok guru, ustaz, ustazah ajak kita mari belajar, mari mengaji, tak ada masa lah. Tak ada masa lah.
Sebab tu dalam urusan menuntut ilmu ni, kita sendiri yang wajib memberikan waktu, kita sendiri yang wajib menetapkan waktunya, barulah insya-Allah berpeluang untuk belajar ilmu yang penting di dalam ibadat. Kalau kita menanti masa lapang, memang takkan ada lah. Ni mujur kita buat kelas ni, mujur terima kasihlah kepada Abang Jai kita yang buatkan kuliah macam ni, seminggu 2-3 kali di sini, di tempat kerja ni, alhamdulillah. Mau tak mau kita kena duduk juga, belajar juga, mau tak mau pun. Terikut juga tak apalah, berperang berlawan pun, malas pun, makna belajar juga. Lama kelamaan banyak juga benda yang kita tahu, meskipun mula-mula rasa terpaksa, rasa bosan dan sebagainya. Memang yang namanya ibadat ni mesti dipaksa terlebih dahulu. Yang nama ibadat mesti dipaksa, yang nama maksiat tak perlu paksa. Nak meninggalkan perintah Allah tak perlu paksaan, tetapi nak membuat apa yang Allah suruh kena paksa diri kita. Kita tak payah paksa diri kita meninggalkan solat, kita seronok je tinggalkan solat. Kita tak payah paksa diri kita melarikan diri daripada majlis ilmu, dengan sendiri kita seronok je tak datang belajar agama, seronok je. Tapi kalau nak pergi kena berlawan, kena berperang, itulah namanya ibadat. Yang nama ibadat mesti kena paksa, mesti kena lawan, mesti kena perang, mesti. Yang nama maksiat tak payah berlawan, dibuat dengan sendiri. Sebab apa? Sepakat sesuai dengan nafsu. Sepakat sesuai dengan nafsu, tu yang rasa mudah je. Nak duduk lepak-lepak kedai kopi, nak duduk lepak-lepak kedai kopi, kedai tom yam malam di antara maghrib dan isyak, seronok aje, senang aje, tak payah paksa-paksa. Tapi kalau nak pergi ke masjid surau selepas maghrib, nak dengar kuliah, kena paksa. Kalau tak paksa tak dapat. Jadi alhamdulillah, bila kita tetapkan jadual, barulah insya-Allah kita boleh duduk istiqamah belajar. Kalau tak buat jadual macam ni, kalau kita kata nanti masa lapang kita buat kuliah, jawabnya memanglah tak ada. Memang takkan ada. Na'udzubillah. Jadi syukur kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah. Kenapa tu nanti merugikan akhirat kita? Merugikan akhirat. Sebanyak mana pun harta yang kita boleh kumpul, meskipun kita berjaya jadi bilioner, meskipun jadi bilioner, dalam bonet kereta kita penuh dengan jokong emas contohnya, bila mati semua tu akan berpindah hak milik kepada orang lain. Padahal kita dah berusaha berpuluh tahun nak mendapatkan kekayaan setahap tu. Bila mati, lenyap sekelip mata saja. Nak mengumpulnya berpuluh tahun, sampai habis umur, hilangnya sekelip mata saja. Balik akhirat merana, balik akhirat celaka, balik akhirat binasa. Sebab apa? Tak ada bekal. Bekal dunia ni dulu banyak dulu, bekalan dunianya banyak, tapi tinggal di dunia lah, tak bawa balik akhirat dah. Bekal dunia lain, bekal akhirat lah lain. Jadi orang yang bijak, dia akan membahagikan waktunya agar kedua-dua bekal ni dia dapat. Dia usahakan dunianya sekadar mungkin, dan dipastikan ada bekalan untuk balik akhirat. Dia buat persiapan yang terbaik, dia pergi belajar, dia takut amalannya salah, sebab tu dia pergi belajar, dia pergi mengaji cara semayang, belajar cara baca Quran, belajar bagaimana akidah yang betul, sebab dia takut nanti di hari kiamat amalannya tidak diterima oleh Allah. Ini baru orang bijak, ini baru orang bijak, ini orang berakal, ini orang waras, ini orang yang akalnya terbaik. Betul cara dia menggunakan akal itu, dia bersyukur dengan nikmat akal yang diberi oleh Allah. Sebaliknya, orang yang menggunakan akal fikiran, kebijaksanaan, kewarasan dia untuk memikirkan tentang kekayaan dunia saja, sesungguhnya di sisi Allah orang yang macam ni orang yang tidak waras, orang yang tidak berakal, menyalahgunakan akalnya untuk mengumpul harta benda dunia. Ini cerita nak cari ni, wahai teman-teman, ini usaha nak cari ni belum ada lagi dalam tangan. Usaha cari je, habis masa dah. Andai kata bila dah dapat pula, besok habis waktu nak jaga pula dah. Nak jaga pula dah. Bila dah dapat nak kena jaga. Harta ni macam tu, bila dah dapat nak kena jaga. Tak boleh biarkan macam tu, nanti hilang, nanti rosak, nanti orang curi dan sebagainya. Kena jaga, kena pantau. Risau nak pergi mana-mana, mikir nak tinggalkan harta benda, takut orang curi, takut orang rampas, takut hilang. Tu dah risau hati pula dah.
Mula-mula dulu risau nak cari, bila dah hati risau nak cari harta, lupa dah Tuhan, hati kita ni ada satu je. Bila hatinya sibuk nak cari harta, dengan sendiri dah tak ada ingat Allah dah. Lepas tu bila dah dapat pula, risau nak jaga pula dah, risau nak jaga dah, tak ingat Allah lagi dah, tak ingat akhirat dah, tak ingat nak belajar agama dah, sebab hati ni penuh dengan kerisauan nak menjaga harta. Takut hilang, takut hilang. Sampai kadang-kadang menegah diri kita daripada nak beribadat. Betapa hinanya dulu kita memperhambakan diri untuk mencari, sekarang memperhambakan diri untuk menjaga dia pula. Sepatutnya kita yang memerintah harta benda tu, tapi malangnya kita diperintah oleh harta kita sendiri, sampai tak boleh nak beribadat. Memperhambakan diri kepada harta tadi, menguruskan harta tadi, sampai tak boleh nak beribadat. Ini maksudnya memperhambakan diri kepada harta. Allah hinanya lah, memperhambakan diri kepada dunia tadi, bukan memperhambakan diri kepada Allah. Sampai peringkat ni yang Allah bagi amaran ni, jangan sampai begitu. Nak carilah, tapi jangan sampai peringkat kau melupakan Allah. Allah boleh bagi kita apa yang kita nak, Allah boleh bagi sangat-sangat. Tapi tak padan dengan kekayaan kita atas dunia ni, tak padan dengan azab yang tunggu kita dalam kubur tu. Tak padan. Meskipun sekarang ni kita duduk dalam duit, tidur dalam duit, punya kayanya kita, bila mati besok diazab oleh Allah dalam liang lahat tu, dah ada api dah. Liang lahat kita, alam barzah kita menjadi apa? Lorong-lorong, lubang-lubang neraka. Tak ada faedah duduk dalam duit meskipun atas dunia. Tak ada faedah. Sekejap dia dapat nikmati yang kita kata seronok, kaya raya, megah, mewah tadi. Dalam kubur dibakar oleh Allah, sementara nak menunggu azab yang sebenar-benar di hari kiamat besok. Dalam kubur tu dah diazab dah. Sebab tu kita doa kan, minta Allah Ta'ala jadikan kubur kita tu taman-taman syurga. Makna dalam kubur tu ada nikmat bagi orang yang soleh, orang yang soleh yang bertakwa. Tapi sebaliknya kubur tu pula boleh menjadi apa? Lubang-lubang neraka bagi orang yang fajir, orang yang celaka, orang yang fasik, orang yang maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa hebatnya di dunia kita duduk dalam kemewahan yang macam tu, orang hormat, orang kenal, orang sanjung, viral nama kita sebab kaya, sebab berjaya, tapi masuk dalam liang lahat dibakar oleh Allah. Duduk dalam liang lahat diazab oleh Allah, diazab oleh malaikat. Apa faedahnya? Cuba kita fikir balik. Kita tak percaya dengan adanya azab neraka Allah ataupun azab kubur? Kalau tak percaya, maknanya rosak iman, tak beriman dah, kufur dah. Kalau yakin, fikir balik, patut ke tidak perbuatan kita atas dunia macam ni? Orang yang waras dia mesti boleh fikir. Sebab tu akal yang Allah bagi ni untuk menimbang sesuatu itu patut ataupun tak patut. Patut tak kita duduk atas dunia ni berkelakuan demikian? Kaya, mewah, habis masa cari, habis masa jaga harta, habis masa nak tambah lagi, sampai tak ada waktu dengan Allah, tak kenal Tuhan, buat maksiat, buat ibadat dalam keadaan yang salah, Allah tak terima, besok mati azab yang menanti kita. Patut tak kita buat macam tu? Orang yang waras dia akan fikir, tak patut aku hidup macam ni, tak patut cara aku hidup macam ni, tak patut ni, salah ni. Itulah suruh mengaji tadi, supaya nampak kesalahan diri kita. Sebab tu orang yang Allah pilih letakkan dalam majlis ilmu ni, tanda-tanda orang yang Allah nak baiki diri dia, tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak beri kesedaran pada diri dia, yang dia tu banyak membuat kesilapan dengan Allah waktu hidup atas dunia. Mujur kita dipilih oleh Allah, mujur dipilih oleh Allah. Kalau tak kita hanyut dan terus hanyut dengan keduniaan kita, dengan urusan dunia kita pagi petang siang malam. Kita fikirkan betul dah kita buat sebab kita cari harta yang halal. Kita merasakan apa salahnya? Aku bukan buat benda haram, aku bukan berjudi, aku bukan jual dadah, aku bukan jual apa dah, aku buat benda halal, nak bagi rezeki pada anak bini aku. Betul. Tapi kalau sampai peringkat melupakan Allah, itu yang silap, itu yang salah. Itu yang salah. Nafsu setan memuji-muji kita dalam hati.
Dia akan menghiaskan hati kita dengan puji-pujian supaya kita rasa selesa dengan apa yang kita buat, supaya kita rasa tak bersalah dengan apa yang kita buat. Sebab tu bila duduk dalam majlis ilmu baru nampak salah silap kita. Baru nampak salah cara aku cek rezeki macam ni. Tak boleh rupanya. Memang tak boleh. Sebab tu Allah bagi peringatan. Allah bagi peringatan. Sabarlah di hari kiamat tu Allah nak gantikan, Allah dah persiapkan dah dengan kemewahan, kekayaan jauh lebih dahsyat daripada raja dunia lagi. Serendah-rendah martabat ahli syurga tu, serendah selekeh paling rendah martabat ahli syurga tu, diberi milik oleh Allah seluas langit dan bumi untuk dia. Paling lekeh, paling lekeh ahli syurga tu. Nak apa lagi? Jadi berpada-pada. Bukan tak boleh kaya, boleh. Bukan tak boleh berharta, boleh. Tapi jangan sampai melupakan Allah. Melupakan Allah ni maknanya dia tak buat apa yang Allah suruh. Bukan makna lupa daripada ingatan saja. Bukan makna daripada pagi tadi kita ingat ya Allah, ya Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, time semayang tak semayang. Allah suruh mengaji tak mengaji, Allah suruh tutup aurat tak tutup aurat, tapi dia kata aku ingat Allah. Bukan maksud begitu. Mengingati Allah ni makna mentaati perintah Allah. Selain daripada akalnya mengingati Allah, memikirkan tentang kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah, lidahnya selalu menyebut-nyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Di samping tu tubuhnya mentaati, mengikut apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini maksud zikrullah. Bukan sekadar berzikir, mengingat tapi tak buat apa yang Allah suruh, tu bukan. Inilah salah satu salah faham kita, nampak tak? Bila kita tak belajar, kita dengar bila kita dengar ayat tu, maknanya jangan sampai harta kamu tu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Kita kata aku ingat Allah, aku ingat Allah. Siapa kata aku tak ingat Allah? Aku ingat Allah. Maknanya dia berasa betul dah. Sebab tu kalau tak ada guru, kalau kita ni tak ada guru yang mengajar kita, nafsu kita itulah jadi guru kita. Setan itulah jadi guru kita. Dia yang memutarkan, dia yang memesongkan kefahaman kita tu. Sehingga kita kata, macam tadilah kita jawabnya, siapa kata aku melupakan Tuhan? Aku ingat Allah. Nampak tak? Padahal bukan itu yang dimaksudkan dalam Quran ni, an zikrillah ni bukan. Baik. Itu cerita harta pula tu. Itu cerita harta. Jadi banyak manusia atas dunia ni yang mati dalam keadaan dia sedang bersibuk, berbimbang, mencari, mengurus, menjagakan banyak. Bukan satu contoh. Banyak contoh. Jadi kalau kita tak boleh ambil iktibar juga, tak tahulah. Orang yang bijak, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cukup dengan 1-2 contoh cukup dah, akan memberi keinsafan pada diri dia. Sebaliknya orang yang jahil, orang yang bodoh, bagilah berapa contoh pun takkan memberi keinsafan pada diri dia. Tu. Orang yang cerdik cukup dengan 1-2 contoh pun memberi kesedaran dah pada diri dia. Tapi orang yang bebal, orang yang jahil, bagilah 1000 contoh pun takkan memberi apa-apa pun pada diri dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bijak, yang cerdik. Amin ya rabbal alamin. Maknanya ejah balik waktu kita tu, ejah balik sementara belum mati ni, ejah balik. Mana urusan-urusan yang menjadi asbab kita tak boleh semayang, mana urusan-urusan yang menyebabkan kita tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu, tinggalkan yang tu buang dulu, letak tepi dulu, letak jauh-jauh dulu, sebab dah ganggu akhirat kita tu. Jangan dengan sebab kesenangan dunia yang sekejap ni terlepas kesenangan yang bersifat kekal nanti. Kesenangan yang sekejap ni jadi sebab kita tertinggal, terlepas, tak dapat kesenangan akhirat yang selama-lama tu. Alangkah menyesalnya kita besok. Menyesal. Nanti di hari kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum orang mukmin tu dihumbankan dalam neraka tu, diminta merayu kepada malaikat Malik Zabaniyah, wahai malaikat Malik Zabaniyah, bagilah kami ni peluang yang terakhir untuk meratapi, untuk menginsafi dosa-dosa kami ni, dengan harapan diampunkan oleh Allah, dengan harapan diselamatkan daripada neraka Allah. Lalu malaikat Malik Zabaniyah membenarkan, silakanlah. Dah sampai tepi neraka ni, nak humban je. Orang beriman ni, bukan cerita orang kafir, orang beriman. Kemudian
Orang-orang beriman yang berdosa tadi tu, yang leka, yang lupa, yang lalai atas dunia tadi tu, yang banyak buat dosa maksiat tadi tu, pun menyesalah, menangisilah, menyesalilah, menginsafilah segala kelekaan di atas dunia dulu, masing-masing mengaku bersalah, mengaku berdosa, mengaku tak nak buat lagi dah. Menangis sehabis-habis menangis, tak pernah menangis macam tu dalam dunia. Sehabis-habis menangis sampai kering air mata dah, tak ada air mata dah. Menangis juga lagi dalam keadaan tak ada air mata dah. Sampai bertukar keluar darah daripada mata-mata mereka. Sampai keluar darah. Tu tangisan penyesalan. Lalu kata Malik Zabaniyah tadi, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kau menangis sebegini di waktu kau hidup di dunia dulu. Alangkah baiknya, alangkah beruntungnya, alangkah berfaedahnya kalau kau menangis macam ni di atas dunia dulu. Sudah tentu kau tak akan bertemu dengan neraka hari ni. Kalau atas dunia dulu kau menangis macam ni, nescaya hari ni kau tak akan jumpa neraka. Tapi dah terlambat. Dah terlambat kata malaikat. Dah terlambat dah. Tetap dihuman juga. Na'udzubillah min zalik. Waktu itulah baru dia mengatakan benarlah apa yang dia dengar sebelum ni. Benarlah apa yang dia dah dengar sewaktu atas dunia dulu, dengar tentang azab, dengar tentang bahayanya kelekaan dengan dunia. Benarlah. Tapi dah lambat dah. Dulu dengar kita buat tak peduli. Dulu kita dengar buat tak ada nilai apa-apa pun, tak ada kepentingan pun untuk kita tahu benda-benda macam ni. Nanti sampai waktu menyesalah. Na'udzubillah. Moga Allah pelihara diri kita, anak isteri kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dunia tu benda yang menghalang ibadat yang nombor satu sekali. Dunia lah. Berlumba atas dunia. Alhaakumut takatsur. Telah membinasakan akan kamu oleh berlumba-lumba tu. Nak berlumba siapa paling banyak harta, siapa paling tinggi pangkat, tu atas dunia ni. Tengok jiran sebelah kaya begini, tak boleh jadi, aku nak jadi juga macam tu. Dengar pula cerita kawan kita begini, aku nak jadi macam tu. Tu lumba. Perlumbaan yang membinasakan diri sendiri. Hatta zurtumul maqabir, sampailah masuk dalam liang lahat. Dilekakan dengan perlumbaan tadi. Kalau tak mendapat belas kasih sayang Allah, kalau tak diselamatkan oleh Allah, sampai liang lahat lah. Perbuatan dia tadi tu, gilakan dunia tadi sampai matilah jawab dia. Kalau tak dapat belas kasih sayang daripada Allah. Jadi mana-mana orang yang dah dijentik hatinya oleh Allah, dah diberi kesedaran, ibaratnya macam tersedar daripada lena di kulit mimpi, tu bertuah sangatlah kita tu ataupun kamu diselamatkan oleh Allah daripada kelalaian ataupun mimpi yang indah tentang dunia tadi. Mujur, alhamdulillah. Jadi bila dah dapat tu, jaga baik-baik. Buat benda yang sepatutnya. Bila Allah dah bagi kesedaran, bertindak, buat yang sepatutnya. Tanya alim ulama, tanya tutup guru, saya nak buat apa? Apa yang perlu saya buat? Macam tu. Sebab tak semua orang dalam hatinya Allah bagi benda macam tu. Tak semua dapat. Jadi bila dapat, hargai. Kemudian apa lagi? Dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Masuklah anak bini. Tu tadi keinginan kita. Tu tak layan lagi keinginan isteri kita. Ada pula hal-hal dunia yang diinginkan oleh isteri kita. Ada pula hal-hal dunia yang diinginkan oleh anak-anak kita, betul? Kan kita nak kena raikan pula tu. Tadi kita raikan kita pun ada keduniaan yang kita nak sebagai seorang lelaki-lelaki. Kang yang isteri pula kan ada pula keinginan dunia yang dia nak pula. Cara perempuan pula. Nak perhiasannya, nak pakaiannya, nak ininya, nak itunya, betul? Yang kita tadi dengan cara kita lelaki-lelaki. Benda-benda dunia yang disukai oleh lelaki-lelaki. Leka situ dah, habis situ dah. Ni sekarang nak raikan isteri kita pula. Dia perempuan, ada pula keinginan dunia dia. Kita raikan dia pula, habis masa situ pula. Nanti kan anak-anak pula. Anak-anak tengok mak bapak, mak ada ni, bapak ada ni, anak-anak pun nak juga. Sibuk pula kita layan yang tu. Habis masa kita. Habis masa kita. Umur kita makin pendek, urusan kita semakin banyak, kata ulama. Urusan kita semakin bertambah, umur semakin
Pendek. Makna kalau tak pandai bagi waktu, binasalah kita. Kalau tak pandai bagi waktu, binasalah kita. Celakalah, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah berhati-hati, berwaspada atas dunia ni. Kita bukan nak terus hidup di sini. Kita bukan nak terus hidup di sini yang kita nak mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya. Orang yang mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya sampai melupakan Allah ni, mereka merasakan sinilah tempat tinggal selama-lamanya. Padahal ni tempat kita akan meninggalkan. Betul? Ni semua tempat kita akan meninggalkan, bukan tempat tinggal sini. Tempat tinggal yang abadi no akhirat sana lah. Lebih baik gunakan masa ni memperindahkan akhirat kita tu, memperhebatkan syurga kita tu, dengan melakukan amal soleh. Orang yang banyak amalnya, yang soleh amalannya, banyak amalnya, makin dahsyatlah syurganya berbanding dengan orang lain. Sungguh besok di hari kiamat kita tengok sahabat-sahabat kita yang baik, yang bertakwa, balasan syurga yang Allah bagi kepada dia jauh lebih dahsyat daripada kita. Di situlah nanti menyesal kalau aku tahu aku beribadat seperti dia dulu. Aku banyak buat ibadat macam dia dulu, aku bersedekah banyak macam dia dulu. Tapi dah terlambat habis dah. Siapa hebat ibadatnya, hebatlah syurga milik dia. Dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Kan urusan anak pula, habis pula waktu, habis pula urusan anak, nak cari belanja, nak belajarkan anak, nak cari nak cari harta, nak sekolahkan anak. Habis pula masa situ. Allahu akbar. Sampai masa kita dengan Allah pun tak ada. Nak semayang pun tak sempat, nak belajar agama pun tak sempat. Kita tengoklah sendiri dan kita nilaikan sendiri. Adakah apa yang ulama sebut ni, benda ni salah ataupun macam mana? Nilai sendiri. Kalau kita mengatakan benda ni tak berlaku, sebenarnya kita sombong. Kita tak nak mengaku benda yang betul. Tak nak membenarkan benda yang memang berlaku. Tak ada masa, habis masa lah. Ada yang mati macam tu Allah, macam mana nak jawab lah? Dalam kubur besok nak tanya tentang Tuhan, macam mana nak jawab? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab Allahu Rabbi. Macam mana nak jawab Allahu Rabbi sedangkan waktu dunia dia pun tak mengenal Allah? Dia kata kenal Allah apa pula, aku tak tahu kenal Allah. Allah tu Tuhan lah, nama dia Allah, Rahman Ar-Rahim. Bukan macam tu ulama kata kenal Tuhan. Mengetahui segala sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, mengiktikadkan dalam hati perkara itu sungguh-sungguh, kemudian beramal dengan benda tu, mengenal Allah tu lah. Daripada mengenal Allah tu lah jadikan dia orang yang baik, orang yang mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Sebab apa? Mengenal Tuhan. Daripada dia mengenal Tuhan lah dia jadi hamba yang bertakwa tadi. Sebab dia kenal Tuhan lah dia jaga waktu dia. Dia taat apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Itu baru kata kenal Tuhan. Bukan kenal ni sekadar tahu namanya Allah, dialah Tuhan, tak ada yang lain. Itu orang kafir pun boleh baca. Nampak tak? Bukan sekadar kita mengaji tauhid. Kita mengaji tauhid itu untuk memahami siapa Allah, apa sifat Allah, supaya timbul rasa takut, rasa hebat dalam hati kita terhadap Allah, rasa hormat, rasa risau, rasa bimbang, rasa sayang, rasa gerun, rasa malu. Ini yang menyebabkan dia jadi hamba yang baik, hamba yang soleh. Sebab dia mengenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, ni yang jadi tabiat kita, tak kenal Tuhan ni lah. Pagi petang siang malam sibuk dengan dunia. Itu nama tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan macam tu. Dia akan takut dengan Allah. Orang yang takut kepada Allah tu adalah orang yang kenal Allah, orang yang memahami Allah, orang yang makin dalam pengetahuan dia, pengenalannya tentang Allah, makin dahsyatlah rasa takut dalam hati dia. Makin kuatlah rasa malunya terhadap Allah. Malunya lah, Allah tolong aku macam-macam, makan minum aku pun Allah yang bagi, makan minum anak bini aku pun Allah yang tanggung. Tiba-tiba aku tak pedulikan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Malunya lah aku. Patut macam tu sebab dia kenal Tuhan. Betul tak? Macam kita buat contoh gini. Orang tu banyak tolong kita, banyak bantu kita, banyak tolong kita, banyak tolong kita. Kita tak minta pun dia tolong. Apa yang kita minta dia bagi, dia tolong. Tiba-tiba dia ajak kita, kita tak peduli. Malu tak kita?
Dia undang kita contohnya, ataupun dia pelawa kita tak peduli. Dia panggil pun kita kat paling muka. Malu tak kita? Malu kita. Sebab apa? Dia kenal orang tu. Kenal orang tu sangat-sangat buat baik dengan dia, banyak berbudi dengan dia. Tiba-tiba dia buat begini, dia panggil begini, kita tak peduli. Malu. Sebab apa? Kenal siapa dia orang tu. Ni kita dengan Tuhan. Maknanya tak kenal Tuhan lah tu. Kalau tak ada rasa malu, duk ratah nikmatnya pagi, petang, siang, malam. Duduk dalam jagaan Allah. Kita nak bekerja daripada zaman kita bersekolah dulu. Allah yang tolong, Allah yang bagi rezeki kepada mak bapak kita sehingga boleh mensekolahkan kita. Sampai kita berjaya. Siapa yang bagi akal, siapa yang bagi faham, siapa yang boleh bagi kita kejayaan dalam menjawab peperiksaan tu dan sebagainya, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kuliah dan sebagainya. Siapa yang tolong kalau bukan Allah? Siapa yang memberi kita peluang pekerjaan? Siapa yang memberi kita peluang perniagaan? Memang pada zahirnya manusia yang meluluskan kita punya projek dan sebagainya. Hakikatnya daripada siapa kalau bukan Allah? Jadi apa balasan kita? Sepatutnya lah, kalau kenal Tuhan sepatut malu. Patut malu. Tapi tak ada rasa malu pun. Allah suruh semayang tak peduli, Allah suruh mengaji tak peduli pun. Gatah nikmat hari-hari, guna nikmat hari-hari. Ni mata ni, hari ni kita boleh bekerja ni, guna mata ni, siapa yang bagi ni? Yang boleh lihat kita punya urusan pekerjaan, memudahkan urusan pekerjaan kita, siapa yang bagi ni? Siapa yang memperlihatkan ni mata kita ni kepada objek-objek ni? Siapa yang menggerakkan mulut kita boleh berurusan sesama manusia ni kalau bukan Allah? Dah apa balasan kita? Patut orang kenal Allah, dia akan fikirnya tu. Tak patut aku buat macam ni. Aku tak nak pun nikmat Allah ni tetap diberi oleh Allah. Siapa kuasa tinggalkan segala nikmat Allah ni? Kata aku tak nak segala nikmat ni, tetap dia akan duduk dalam nikmat Allah Ta'ala. Jadi apa balasan? Apa balasan sahabat? Anak-anak kita berjaya, Allah yang bagi. Jadi fikirkan nikmat-nikmat yang Allah bagi itu supaya rasa terhutang budi dengan Allah. Berapa banyak Allah tolong kita. Allah tolong kita, tolong isteri kita, tolong anak kita, tolong mak bapak kita. Tiba-tiba macam ni, cara kita berterima kasih? Kena ke begini cara berterima kasih dengan Allah? Allah suruh solat, kita tak peduli. Allah suruh tutup aurat, kita tak peduli. Allah suruh ngaji, kita tak peduli. Allah suruh kenal dia, kita tak peduli. Fa'lam annahu la ilaha illallah, naklah kau tahu, naklah kau kenal, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Allah suruh kenal dia, kita tak ambil peduli pun. Kita tak ada memikirkan pun, ni alam ni, aku ni boleh bergerak, boleh berfikir, ni siapa yang jadikan? Tak nak fikir. Tak ada dalam kamus hidup kita. Yang ada dalam otak kita, dalam hati kita, duit, pangkat, darjat, masyhur. Itu yang kita fikirkan pagi, petang, siang, malam. Daripada mata celik sampai mata lelap, celik balik, itulah dia. Bahayalah kalau tahap macam tu, bahaya. Cara kita hidup atas dunia tu bahaya tu, mengundang celaka akhirat tu. Jadi cepat-cepat ejah balik masa kita. Kemudian dan firman ya Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Adakah Allah dusta? Mustahil. Adakah Allah bohong dengan firman-firmannya? Mustahil. Dusta itu bukan sifat Allah. Suci Allah daripada bohong. Mustahil Allah daripada berdusta. Allah sebutkan lagi di dalam firman yang lain, segala harta kamu dan sekalian anak kamu tu percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Fitnah ni mana ujian. Tengok Allah bagi apa? Allah bagi harta. Adakah dengan sebab harta tadi kau melupakan Allah? Maknanya kalau dengan sebab pangkat, jawatan, harta tadi tu, kekayaan tadi kau melupakan Allah, kau membelakangkan apa yang Allah perintah, maknanya kau telah gagal dengan ujian tu. Kau telah gagal dengan ujian harta yang Allah bagi. Kau gagal, gagal dalam ujian tadi. Allah uji dengan harta, gagal. Berapa ramai yang gagal bila Allah uji dengan harta benda kekayaan. Gagal, lupa Allah, kadang jadi sombong pula dah. Cabar Tuhan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gagal. Tu maksud fitnah tu.
Ujian. Allah bagi harta nak tengok dia taat ke tidak pada Allah. Bila Allah bagi dia harta, kekayaan, pangkat, jawatan, nama, masyhur, tanah dan sebagainya, Allah bagi dia. Adakah dengan sebab harta benda tu tadi dia lulus ataupun dia gagal? Banyak yang gagal daripada lulus. Yang lulusnya cuma sedikit saja. Yang lulus dengan ujian harta ni sangat-sangat sedikit saja. Allah Taala sebut dalam Quran, sedikit sangat yang bersyukur. Bila Allah sebut sedikit sangat yang bersyukur, maknanya banyak yang tidak bersyukur. Maknanya banyak yang salah gunakan nikmat Allah. Apa maksud syukur? Syukur tu maknanya menggunakan nikmat Allah kepada perkara yang Allah suruh. Allah bagi harta supaya gunakan harta untuk beribadat, tapi kita dapat harta untuk enjoy. Maknanya tak bersyukur. Allah bagi harta supaya kau mudah nak dekatkan diri kau dengan Allah, supaya kau mudah nak dekatkan anak bini kau dengan Allah. Tidak dengan harta kekayaan yang Allah bagi kau makin jauh dengan Allah. Makin kau banyak membuat maksiat, makin kau buat benda-benda lara, menggalakkan anak bini, buat benda-benda yang tak sepatutnya dengan harta. Maknanya kau salah guna, gagal dengan ujian harta. Bila Allah bagi kemewahan, dah mula dah nak hidup seperti cara hidup orang putih dah. Dah berasa nak hidup cara hidup macam orang putih, pakaian macam pakaian orang barat, nak padankan dengan pangkat, harta, jawatan tadi. Gagal di dalam ujian, gagal. Tapi ramai ada jugalah segelintir yang Allah bagi kesedaran pada diri dia. Allah turunkan bala, jadi miskin, jadi muflis, baru nampak ya Allah. Mujur lah tu. Mujur sangat lah tu. Mujur sangat lah tu. Tu hikmah di sebalik, nampak tak tu? Tu tanda Allah sayang. Tapi kalau Allah tak peduli, kalau Allah tak peduli nak lekakan dia, nak istidratkan dia dalam keadaan dia seronok dengan harta benda tadi, tu nasib dia kan? Nampak tak? Tak boleh nak menyalahkan Allah, sebab Allah tu Tuhan, ikut dia. Siapa dia nak selamatkan, dia selamatkan. Siapa dia tak nak selamatkan, dia biarkan. Itulah Tuhan. Tuhan tak ikut cakap kita. Dia tadbir ikut kehendak dia. Siapa yang dia nak tolong, dia tolong. Siapa yang nak dibiarkan dalam binasa, dia biarkan. Kenapa buat macam tu? Jawabnya sebab dia Tuhan, dia pentadbir, dia pemerintah. Ikut dia nak tadbir alam ni bagaimana, hak milik dia sendiri. Sebab tu kita kena rasa takut. Sebab Allah ni jenis tak peduli sesiapa. Tuhan ni dia jenis tak peduli sesiapa. Sebab tu kita kena takut. Dia jenis tak peduli. Dia bukan jenis ikut kehendak kita tak. Allah. Kita yang dah diberi taufik hidayah, kesedaran, doakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang masih leka, yang masih lupa. Sebab tu kena dakwah. Itulah hikmah lah jadikan. Ada yang leka, ada yang ingat, supaya terbuka pula peluang nak berdakwah, nak mengajar, nak mengingatkan, nak menasihatkan. Itu hikmah. Allah Maha bijak dalam nak membuka seluas-luasnya peluang untuk beribadat atas dunia. Ya Allah jadikan ada yang jahil, ada yang alim, ada yang lupa, ada yang ingat. Itu nak membuka ruang peluang untuk kita beribadat lah. Itu pula, situ pula hikmah dia. Kalau semua nabi-nabi, rasul-rasul atas dunia ni nak dakwah apa lagi dah? Nak nasihat apa dah? Semua nabi-nabi semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, nak dakwah apa dah? Itulah hikmahnya Allah jadikan yang tu beriman, yang tu tidak, yang tu taat, yang tu maksiat, supaya nak membuka ruang ibadat tadi. Jadi percubaan, jadi ada yang gagal dengan sebab nikmat harta yang Allah bagi. Kita tengok kadang-kadang dalam TV tu pun ada buat cerita. Cerita apa tu, si tanggang. Waktu pagi miskin, waktu susah, bila dapat harta kekayaan, lupa dah. Nampak tu? Tu cerita tauladan tu. Nak menceritakan manusia ni bila diuji dengan harta, tak ramai yang boleh sabar dengan harta tadi tu. Dulu ada masa nak solat, dulu ada masa nak tutup aurat, dulu ada masa nak mengaji. Bila Allah bagi kekayaan, tak berapa kena pakai tutup aurat ni.
tak padan dengan kekayaan ni. Sekarang ni dah masyhur, dah viral dah. Tak padan lah nak pakai tutup-tutup begini. Dedah sikit baru padan dengan kaya tadi. Baru nampak macam orang putih sikit. Nak gayakan hidup dengan kekayaan tadi. Na'udzubillah. Habis gagal dengan ujian. Dan sekalian anak kamu, percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Anak-anak kita pun ujian. Banyak yang melepaskan tanggungjawab kepada Allah kerana bersibuk menunaikan tanggungjawab dengan anak isteri. Ujian gagal. Buat tu hikmah besar pula bagi orang yang Allah Ta'ala tak rezekikan dia zuriat. Maknanya dia tak ada fitnah. Ujian anak tadi tak ada pada diri dia. Kita berseronok, alhamdulillah anak 10 orang, anak 15 orang, anak 7 orang. Ya betul, nikmat. Tapi kalau tak jaga, tak beringat, tu nanti jadi asbab kita ni dihumban oleh Allah dalam neraka Allah. Sebab anak-anak tu ujian, fitnah, ujian. Sibuk nak menguruskan anak bini kita, nak pastikan kejayaan dunia anak kita, lupakan Tuhan. Habis gagal pula dah. Orang yang tak ada anak, sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Sangka baik, ya Allah, aku ni tak ada rezekikan zuriat ni, ada hikmah. Di antara hikmahnya mana? Allah nak menyelamatkan aku daripada fitnah anak-anak tadi. Selamat aku. Kalau tak, berapa ramai orang yang gagal dengan sebab nak menguruskan anak-anak dia sampai terlupa kepada Tuhan, lupa Tuhan. Takut anaknya tak berjaya, takut anaknya jahil, takut anaknya begini. Takut kat situ. Dia tak takut nasib anaknya di hari kiamat besok bagaimana. Dia takut anaknya nanti tak sekolah, anak dia nanti orang tak pandang. Dia tak takut anak dia tak pandai baca Quran. Dia tak takut anaknya tak kenal Tuhan. Dia tak peduli, dia tak takut. Yang dia takut dunia tadi tu. Na'udzubillah min dzalik. Anak tak pandai cakap orang putih, marah. Tapi anak tak pandai baca Quran, tak ada apa masalah. Ni tu. Allahu akbar. Dunia tadi tu. Perlumbaan. Perlumbaan yang merosakkan kita. Jadi hati-hati buat anak-anak tu fitnah, ujian. Makin ramai anaknya, makin besarlah ujian. Tapi kalau dia berjaya, subhanallah. Ada yang berjaya tapi sedikit. Bukan tak ada yang berjaya dalam ujian harta tadi, ada. Bukan tak ada yang berjaya dengan ujian anak-anak tadi, ada, tapi sedikit. Nak bandingkan dengan yang gagal, banyak sangat-sangat. Kemudian, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tattakhidhu ad-dhi'ah fatarghabu fid dunya, jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya perhasilan, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Jangan gemar pada dunia. Apa maksud gemar pada dunia? Gemar kepada benda-benda yang tidak ada manfaat selepas mati. Dunia ni makna sesuatu yang tidak memberi faedah selepas mati. Benda-benda yang tak mendatangkan pahala, itu namanya dunia. Harta kita tak menjadi sebab kita dapat pahala, dunia lah tu. Tapi kalau harta tu menjadi sebab kita dapat pahala, tu akhirat. Kita ada kenderaan kita tak jadi sebab kita dapat pahala, namanya dunia lah kenderaan tu. Tapi kenderaan tu kalau jadi sebab kita dapat pahala, kenderaan tu mahal macam mana pun, namanya akhirat. Faham betul-betul makna dunia tu dan makna akhirat tu. Cara penggunaan tu, harta tu baik, mana gunakan harta tu. Dengan ada harta ni kita mudah nak mengaji, anak-anak kita mudah nak belajar agama. Dengan harta ni kita mudah nak beribadat, nak haji, nak umrah. Dengan harta tadi kita mudah nak bantu orang fakir miskin. Akhirat lah tu harta tu. Banyak pun harta tu jadi akhirat lah. Macam sahabat lah, macam harta-harta yang duduk pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, akhirat semua. Walaupun mereka saudagar, banyak habisnya. Ada yang sampai 2-3 kali habis hartanya menolong Nabi SAW menegakkan agama. Itu harta jadi akhirat lah. Tapi ada pula yang ada harta tapi habis dengan enjoy. Dulu kita ada jumpa seorang kawan, ada kawan kita seorang dulu, dia berniaga, dia kaya. Jujur dia cakap, dia kata, ustaz, dulu saya 50,000 tiap-tiap bulan untuk saya seronok. 50,000 untuk saya seronok tiap-tiap bulan.
Allah 50,000, kau bagi aku 5,000 pun tak apa dah lah. Nampak tak dah? Bila dah melampau, nampak tak dah? Mujur Allah tarik balik, tapi sekarang tak tahu hilang dah. Bahaya sebab tu bila Allah tarik, bila kita lupa besok dia akan jadi hanyut balik. Sebab dunia ni dia sifat dia dendam. Bila kau dah cuba lepaskan diri daripada dia akan biarkan, dia akan pastikan kau akan menyembah dia balik. Tu dunia. Hati-hati. Dunia ni bila kita dah dapat selamatkan diri, tinggalkan dia, bukan maksudnya dia akan biarkan. Dia akan dendam, dia akan pastikan kau akan menyembah, sujud kepada dia besok. Sebab tu kalau kita tak berhati-hati, kita akan jauh lebih hanyut daripada dulu lagi. Banyak yang jadi macam tu. Dulu hanyut juga, tapi bila dia dah dapat taufik daripada Allah, bila dah Allah bagi petunjuk, kemudian dia tak hargai, dia tak amat-amati, dia pergi balik, dia tinggalkan balik akhirat tadi, dia pergi balik. Kau takkan jumpa dah lagi sekali. Kalau jumpa tu sangat-sangat bernasib baiklah. Hanyut dah. Dia akan jadi jauh lebih daripada dulu lagi. Sebab tu bila kita dah berubah ni, dah hijrah, kita kena duduk dalam satu jamaah, duduk dalam satu kumpulan yang kita boleh tumpang kekuatan. Yang bila nampak, bila kita leka, kawan-kawan kita tarik, mari, maknanya taklah tertarik ke situ. Tapi kalau kita buat sombong, nak duduk seorang diri, kau akan jauh daripada dulu lagi. Dunia tadi akan pastikan yang kau takkan kembali dah kepada akhirat. Dia akan sesatkan kau jauh lebih dulu lagi. Jauh lebih sesat daripada kesesatan kau yang sebelum kau hijrah. Hati-hati. Dia akan sentiasa, dia tak puas hati tengok kita dah hijrah ni, dia akan cari jalan macam mana nak tarik balik kita ke situ. Syaitan nafsu dia akan bekerja sama, samalah juga dengan makhluk, akan tarik balik kita supaya kembali menyembah dunia itu balik. Auzubillah min zalik. Hati-hati nampak tu kita kena duduk dalam jamaah, supaya ada kekuatan. Ada kawan-kawan jom mengaji, ada kelas, kenapa lama tak nampak, mana hilang, tu jadi kita tak adalah leka sangat, tak adalah terhanyut sangat. Tapi kalau duduk seorang diri, memang sehari dua rasa selamat. Rupanya dah ratus kilometer hanyut dah. Ratus kilometer hanyut dah. Nampak tak tu? Lepas tu nak datang balik dah rasa malu, dah rasa bersalah, habislah tu. Dia terfikir balik, aku dah lama tak pergi kelas, aku dah lama tak pergi mengaji lah. Tapi nak datang balik, malu lah, segan lah, nanti orang kata, tu kena tipu lagi. Duduklah sampai macam tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Amin ya rabbal alamin. Allah. Ada pun mereka yang tiada melalaikan akan dia. Tengok tu dalam kitab ni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kata apa? Da'u dunya li ahliha, man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha ma'ahu khitfahu wa huwa la yush'iru. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tinggalkan akan dunia itu bagi ahlinya. Nabi kata tinggalkan dunia itu bagi ahli dia. Biar ahli dia saja yang rebut dunia tu. Nabi kata tinggalkan dunia itu kepada ahli dia. Ahli dunia, bagi dunia itu kepada ahli dia. Yang kau ni ahli akhirat ni jangan ambil. Yang kau nak jadi ahli ibadah, yang kau nak jadi ahli akhirat ni jangan ambil. Tinggalkan dunia itu untuk ahli dia. Biarkan, bagikan, serahkan kepada ahli dia. Kau jangan ambil. Kau nak jadi ahli akhirat, kau nak balik akhirat. Orang yang berasa nak hidup di atas dunia, dunia ni kekal buat selama-lama, dunia ni tempat tinggal selama-lama, serahkan dunia kepada golongan yang macam tu. Kau jangan, sebab kau beriman adanya kehidupan selepas mati. Kau beriman bahawasanya hidup yang kekal abadi, yang hakikinya adalah kehidupan akhirat selepas mati. Jadi dunia ni tinggalkan untuk ahli dia, jangan kau ambil. Nabi pesan,
Barang siapa mengambil ia, Nabi kata barang siapa, kemudian Nabi kata apa? Selepas Nabi bagi peringatan tadi, tinggalkan dunia bagi ahli dia. Kemudian Nabi mengingatkan lagi, barang siapa mengambil ia barang siapa daripada dunia itu terlebih daripada mencukupi akan dia. Siapa yang ambil dunia tu tadi, kata Nabi, dia mengambil lebih daripada qadar yang mencukupi. Maknanya dia ambil lebih daripada qadar cukup. Dah masuk dalam kata nak mewah nak mewah-mewah dah. Dia dah masuk dalam qadar nak mewah-mewah, masuk dalam qadar nak megah-megah, dia dah masuk dalam qadar nak menghimpun saja padahal tak berhajat pun. Maknanya kalau tak himpun pun tak jadi masalah, kalau tak ada pun tak jadi masalah. Dia ambil qadar lebih daripada tu. Mengambil ia nescaya, maksudnya mengambil ia akan yang membinasakan, yang mempusakakan akan dia, padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu. Makna yang akan membinasakan dia, padahal dia tak tahu apa yang dia ambil itulah jadi asbab dia akan binasa. Tapi Nabi dah bagi tahu dah sini. Nabi dah sebut dah dalam hadis ni. Allahumma salli Muhammad. Siapa yang ambil dunia lebih daripada qadar yang sepatutnya, Nabi kata sesungguhnya dia dah mengambil sesuatu yang akan membinasakan diri dia. Jadi makna berpada-pada, berwaspada. Bukan tak boleh ambil dunia, bermada, jangan melampau. Nabi ingatkan kita, itu panduan. Siapa ikut panduan Nabi bagi, selamatlah dia. Siapa ikut apa yang Nabi bagi panduan, nak cari harta, carilah sekadar keperluan, jangan melampau, selamatlah tu insya-Allah. Tapi kalau cari melampau, kau takkan selamat. Kau tak berasa cukup, padahal yang dah ada dalam tangan kau tu kau tak habis nak makan dah. Kau cari lagi, kau kumpul lagi, kau rasa tak cukup lagi, nak berlumba lagi, kau akan binasa. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi bohong? Tak, mustahil Nabi bohong. Mustahil Nabi bohong. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, makna harta benda tadi, dunia ni tadi, tempat menghimpun harta benda tadi, maka harus baginya menjadikannya. Haruslah. Adapun orang yang mengusahakan dunia ni sampai tak melekakan dia kepada Allah, dia ingat apa yang Allah suruh, dia ingat apa yang Allah larang, usahakanlah, teruskanlah. Nampak tak? Kalau maknanya kau berusaha dengan dunia tadi, kau tak melalaikan kau daripada Allah, tanggungjawab yang Allah pikulkan, silakan. Teruskan, jangan berhenti. Teruskan. Sebabnya kau tak salah pun. Kau tak salah pun. Kau ada harta pun, kau ada pangkat pun, kau tak lupakan perintah Tuhan. Silakanlah. Teruskanlah. Yang tak boleh tadi bila melampau tu, melupakan Tuhan tu. Maka harus baginya menjadikan, maka tiada ada hadis ini mansuh dengan menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum akan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Itu dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walaupun mereka saudagar, walaupun mereka pedagang, tetap mentaati perintah Allah. Jadikan sahabat itu sebagai ikutan kita. Nabi kata sahabat itu seperti bintang, bintang-bintang yang menunjukkan arah. Jadi siapa menjadikan keadaan sahabat tu, cara mereka tu berniaga, dia tiru macam mana sahabat, dia akan selamatlah, dia tak akan sesat. Sebab sahabat tu maknanya selagi kita ikut sahabat tu, buat jadikan contoh tauladan, kita pasti akan selamat. Sebab sahabat tu ibaratnya bintang yang menunjuk jalan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, anak isteri kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jadi asbab memudahkan urusan ibadat kita. Sebab tu cek balik, semak balik niat dan tujuan kita bekerja, niat dan tujuan kita mencari harta, betulkan balik niat kita. Aku bekerja, aku cari rezeki, aku berniaga kerana nak memudahkan urusan aku dan anak bini aku nak beribadat kepada Allah. Betulkan balik niat tu. Kalau kita niat aku cari harta sebab nak mewah-mewah, aku cari harta sebab nak berseronok, nak enjoy atas dunia, kata Imam Ghazali, semua tu tak jadi pahala, jadi sia-sia je. Penat lelah kau tak dicatat sebagai pahala. Sebab niat kau berpenat lelah tadi bukan untuk ibadat, niat kau berpenat lelah untuk nak berseronok atas dunia. Betulkan balik niat kita.
Istighfar, balik taubat, balik kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah nanti jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik untuk beribadat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri kita, sahabat andai kita, kenalan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah untuk berada di dalam taman-taman syurga pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah harta. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada fitnah isteri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.